Selamat pagi semua. Selamat datang ke Christ the King kerana beribadah bersama-sama. Sebelum ini mari kita berdoa bersama. Bapa kami di syurga, kami bersyukur dan berterima kasih kerana hari ini kita dapat berkumpul di gereja sini untuk menyembah dan juga mendengar firman-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan memimpin kami setiap satu dan kami berdoa supaya Engkau berbicara kepada setiap kita. Kami berdoa supaya Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu untuk mengajar kita tentang kebenaran yang kita akan belajar sebentar lagi. Di sini kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap kita supaya firman-Mu akan terus membentuk hati dan juga minda kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan mula belajar daripada siri yang baru di mana kita akan belajar daripada Ibrani. Mungkin kamu tidak tahu di mana Ibrani. Ibrani adalah di dalam perjanjian baru. Minggu lepas kita sudah habis mempelajari Malaki dan hari ini kita akan memulakan pengajaran yang baru di dalam buku siri yang khotbah yang baru adalah Ibrani. Jadi minggu yang akan datang kita akan melihat Ibrani dan kita akan belajar apa yang kita ditulis di dalam buku Ibrani. Dan sebelum itu saya ingin tidak ada sebelum itu. Okey, kita terus masuk ke khotbah. Ada confuse sikit sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yesus. Siapakah Yesus? Kerana di dalam buku Ibrani, apa yang kita akan belajar adalah semuanya, semua yang ditulis di dalam Ibrani adalah tentang Yesus Kristus. Dan untuk menolong kita mempelajari Ibrani dengan lebih fokus lagi adalah kita akan melihat 3 soalan. 3 soalan ini akan menolong kita untuk mempelajari Ibrani. Apakah 3 soalan itu? Soalan itu yang pertama adalah kita akan belajar siapakah Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus dan apa yang dia lakukan di dalam kehidupan dia apabila dia di dunia ini. Dan pekerjaan dia dan juga identiti dia, apakah kepentingannya bagi kita. Dan ini kita akan belajar daripada Ibrani kerana Ibrani adalah sebuah buku, bukan buku lah, tetapi surat yang ditulis, tidak tahu siapa, adalah untuk mengajar kita dan memberitahu kita, mengingatkan setiap kita siapakah Yesus, apa yang dia telah lakukan dan apakah impact daripada pekerjaan dan juga identiti dia di dalam kehidupan kita. Okey? Boleh? Amin? Okey. Nah, kalau kamu tengok di dalam Ibrani kalau kita menggunakan satu perkataan untuk merumuskan Ibrani, buku ini adalah tentang Christocentric, di mana ini hanya fokus kepada Yesus. Tidak ada orang lain lagi, hanya Yesus saja. Jadi penulis Ibrani, dia memperkenalkan kepada kita siapakah Yesus. Kerana di dalam kehidupan kita ataupun kehidupan kita sebagai seorang Kristian, kita hanya mengenal siapakah Yesus tentang apa yang dia lakukan. Kerana apabila kita menginjil ataupun menginjil kepada orang lain, biasanya kita akan memperkenalkan Yesus apa yang dia telah lakukan, di atas salib. Biasanya kita akan memberitahu kepada orang lain bahawa Yesus telah mati untuk dosa kamu dan dia adalah seorang Tuhan dan dia ingin menyelamatkan kamu. Apa yang kamu boleh buat adalah untuk mempercayai dia dan menerima dia sebagai penyelamat. Itu saja. Kemudian selepas kita menjadi seorang Kristian, barulah kita mula belajar siapakah Yesus Kristus ini. Sebenarnya kita harus mempelajari identiti Yesus terdahulu, barulah kita mempelajari apakah pekerjaan Yesus, apa yang dia telah lakukan. Ini adalah format di dalam Ibrani. Jadi ini adalah untuk membantu kita
di dalam pembelajaran kita, okay? Apa yang boleh belajar daripada Ibrani. Semua okey kan sampai sekarang? Nah, hari ini kita akan melihat siapakah Yesus. Mungkin di antara kita mengenal Yesus sebagai penyelamat sahaja. Ataupun di antara kita mungkin ada yang di antara mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dia lebih daripada apa yang kita tahu. Lebih daripada apa yang kita tahu. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam fasa 1 bahawa penulis Ibrani. Nah, siapakah penulis Ibrani? Jawapan saya adalah tidak tahu. Tidak tahu. Bukan Paulus, bukan Petrus, bukan anak murid Yesus. Siapa yang menulis Ibrani? Saya boleh memberi jawapan kepada kamu, saya tidak tahu. Tidak ada seorang pun tahu. Tetapi ada teori sahajalah yang mengatakan bahawa Ibrani ditulis oleh Paulus. Kerana mereka mengkaji format Ibrani, surat Ibrani dengan format Paulus, okay? Surat-surat Paulus yang lain, mereka hampir sama. Oleh itu mereka merumuskan ataupun membuat kesimpulan bahawa Ibrani mungkin ditulis oleh Paulus. Tetapi itu bukan jawapan. Bagi saya, siapa yang menulis Ibrani, tidak tahu. Adakah ia penting? Tidak penting. Apa yang penting adalah message yang tertulis di dalam surat Ibrani. Hari ini kita akan melihat dalam fasa 1 mengenal siapakah Yesus. Dan penulis Ibrani ini, dia menggunakan Yesus dengan berbanding dengan malaikat-malaikat. Hari ini kita akan belajar 4 perkara tentang identiti Yesus. Nah, yang pertama adalah nama Yesus adalah yang tertinggi. Nama tertinggi anak. Di dalam ayat 1, sebelum saya menceritakan, berkongsi nama tertinggi dia, kita mau melihat di dalam ayat 1, apa yang dia tulis. Dalam ayat 1, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, ini semua berlaku di dalam perjanjian lama. Kemudian, maka pada zaman akhir ini, sekarang, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraannya anaknya yang telah ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Di sini penulis Ibrani memperkenalkan Yesus sebagai anak Tuhan. Kemudian oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di sini dia memperkenalkan Yesus sebagai pencipta. Kemudian ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Di sini dia mempunyai gambar Tuhan. Tidak ada seorang pun pernah nampak Tuhan, hanya melalui Yesus. Dan Yesus adalah sama dengan Tuhan. Kerana kemuliaan Tuhan ada pada dia. Bukan kemuliaan yang lain, tetapi kemuliaan Tuhan dan gambar wujud di dalam Yesus Kristus. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, apa yang berlaku di sini adalah kejadian di atas salib. Kemudian ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Pada akhirnya dia akan menjadi seorang raja dan memerintah semuanya. 3 ayat ini
memberi kita satu kesimpulan apa yang berlaku dari awal hingga ke masa hadapan. Dari penciptaan, kemudian dosa sampai, kemudian penebusan dan penyempurnaan pada akhirnya. Di sini kita boleh nampak bahawa Yesus adalah pencipta, dia juga adalah penebus, dan pada akhirnya dia adalah seorang raja. Ini memberi kita satu kesimpulan, merumuskan bagi kita bahawa siapakah Yesus. Nah, kemudian di dalam ayat 4, apa yang menarik di sini adalah penulis Ibrani berbanding Yesus dengan malaikat. Nah, kenapa malaikat? Okey, adakah di antara kita satu soalan sahajalah, adakah kita mengenal dan mengetahui tentang malaikat? Do we know something about angels? Adakah kita mengenal ataupun mengetahui tentang malaikat sebagai seorang Kristian? Tahukah? Blur-blur. Kamu faham soalan saya tak? Okey. Kamu tahu Tuhan kan? Kamu tahu Yesus kan? Kamu tahu Roh Kudus kan? Trinity. Kamu tahu Roh Kudus kan? Adakah kamu tahu malaikat? Fungsi dia, tugas dia, tanggung jawab dia. Kamu tahu tak? Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Pernahkah kita berdoa supaya Tuhan mengutus, bukan Roh Kudus, mengutus malaikat-malaikat untuk melindungi saya? Dalam doa kamu, pernahkah kamu berdoa begini? Ada? Tidak pernah. Pernahkah engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengutus malaikat-malaikatmu untuk membimbing kita dalam perjalanan? Adakah? Bukan Roh Kudus, bukan Roh Kudus, tetapi malaikat-malaikat. Nah, mungkin di antara kita tidak berapa faham tentang siapakah malaikat. Tetapi malaikat di dalam perjanjian lama ataupun di dalam tradisi orang Israel, mereka adalah sama dengan hampir sama dengan Roh Kudus. Tetapi mereka berbeza. Kerana di dalam orang Israel, mereka menganggap malaikat adalah utusan daripada Tuhan. Seperti Roh Kudus, di mana mereka diutus oleh Tuhan untuk membawa berita kepada manusia. Seperti Yesus, apabila Yesus dilahirkan, malaikat datang membawa berita kepada gembala-gembala di padang. Nah, tetapi di dalam Alkitab juga mengatakan bahawa malaikat-malaikat juga adalah askar, yang bertugas untuk berlawan dengan iblis. Dan malaikat-malaikat juga ada malaikat kematian. Kamu tahu tak? Di mana dia datang untuk membunuh manusia. Ini adalah semua malaikat-malaikat yang ada di dalam dunia roh, di mana kita tidak boleh nampak, di mana kita tidak mengetahui rupa dia. Jangan tanya saya, "Oi, pastor, kamu tahu tak bagaimana malaikat, rupa dia?" TV mereka menunjukkan mereka adalah manusia seperti kita, hanya dia ada sayap. Tapi itu saya tidak confirm lah sama ada angel atau malaikat-malaikat mereka betul-betul macam begini. Tetapi apa yang saya tahu tentang malaikat-malaikat adalah mereka bukan sahaja mengutus berita kepada manusia,
Tetapi mereka juga ada tanggungjawab yang lain, ada tugas yang lain, di mana mereka lebih tinggi daripada manusia dan mereka menganggap mereka adalah roh yang datang daripada Tuhan. Oleh itu, penulis Ibrani cuba membetulkan pemikiran orang Israel bahawa Yesus tidak sama dengan malaikat. Kerana mereka menganggap Yesus juga seperti malaikat di mana dia juga diutus oleh Tuhan untuk membawa berita baik kepada mereka. Tetapi di sini ada 4 perkara yang mengajar kita bahawa Yesus adalah lebih tinggi daripada malaikat. Yang pertama adalah nama dia tertinggi. Kenapa? Kerana jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ini ayat telah merumuskan apa yang kita akan belajar hari ini. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama malaikat-malaikat. Nama dia, Yesus, adalah lebih tinggi daripada nama malaikat-malaikat. Angel Gabriel, Angel Michael, semua ini tidak setanding dengan nama Yesus. Kerana nama Yesus adalah nama yang satu-satunya ditunjukkan kepada kita. Jesus is the only name that revealed to us by God. That His name is Jesus. Tidak ada nama lain. Kerana di dalam perjanjian lama, kalau mungkin kamu akan cakap, oh, bagaimana dengan Yahweh, Adonai, apa lagi ya? Jehovah. Nah, semua ini untuk pengetahuan kamu, di dalam perjanjian lama tidak ada satu nama yang ditulis adalah nama Tuhan, termasuk YHWH. Kerana YHWH dalam perkataan Ibrani, orang-orang Yahudi mereka tidak berani menyebut nama tersebut. Kerana hanya YHWH. Tidak ada seorang pun berani menyebut nama Tuhan. Kerana mereka takut mereka akan melanggar 10 hukum itu. Kerana mempersalahkan menggunakan nama Tuhan. Oleh itu, setiap kali apabila mereka nampak YHWH, mereka akan memanggil Adonai. Tetapi Adonai bukan nama Tuhan. Yahweh bukan nama Tuhan. Kerana Yahweh adalah penterjemahan daripada YHWH. Mereka mengambil YHWH dan mereka simpan konsonan enggak? A, E, I, O, U. Vokal. Dan mereka simpan E, I. Adonai kan? E, I dan menjadi Yahweh. Bagaimana dengan Jehovah? Jehovah Witness, Jehovah. Jehovah, kalau kamu ambil keluar itu vokal, JHWH, sebenarnya adalah YHWH. Kerana di dalam Jerman, mereka tidak ada Y. Jadi mereka menggunakan J. Dan orang Yahudi, mereka memanggil nama Tuhan sebagai Adonai. Jadi mereka mengambil Adonai, ambil itu vokal dia, E, O, E. Simpan di dalam JHWH menjadi Jehovah. Jadi dari datangnya kita ada nama Jehovah. Tetapi itu bukan nama Tuhan juga. Satu-satunya nama yang ditunjukkan kepada kita adalah Yesus. Ingat. Oleh itu, nama Yesus adalah lebih tinggi daripada semua, termasuk malaikat-malaikat.
Nah, yang kedua adalah dia menerima penyembahan yang tertinggi sebagai anak Tuhan. Kerana di dalam ayat 5 di sini berkata, kerana kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tidak ada seorang malaikat pun pernah dikatakan begitu. Tetapi di dalam ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Siapa? Yesus. Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi setiap minggu apabila kita menyanyi lagu kepada Yesus, bukan jemaat saja yang menyembah Tuhan, tetapi malaikat juga menyembah Yesus. Jadi kedudukan Yesus adalah lebih tinggi daripada malaikat. Yang ketiga adalah dia menerima takhta yang tertinggi dalam ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Kemudian ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Di sini penulis Ibrani mengatakan bahawa Yesus, takhta dia adalah selama-lamanya. Tidak ada seorang malaikat pun mempunyai takhta kecuali siapa? Iblis. Kenapa iblis menjadi iblis? Kerana mereka mau menjadi seperti Tuhan. Mereka mau takhta Tuhan. Lucifer, dia mau jadi Tuhan. Dia mau duduk di atas takhta untuk selama-lamanya. Tetapi ayat ini mengatakan bahawa takhta ini dimiliki oleh Yesus. Dan kita boleh tahu bahawa Yesus adalah Tuhan. Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Oleh kerana Lucifer tidak dapat menjadi Tuhan, apa yang berlaku pada akhirnya? Tuhan menghalau mereka keluar. Fallen angel. Pada akhirnya mereka menjadi iblis di dunia ini. Kemudian keempat, oleh kerana Yesus mempunyai takhta, jadi pemerintahannya juga adalah untuk selama-lamanya. Dalam ayat 13, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan di kakimu. Ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ayat ini memberitahu kepada kita bahawa Yesus adalah Raja. Dia memerintah untuk selama-lamanya, di mana malaikat adalah roh-roh yang melayani. Dan malaikat juga diutus oleh Yesus untuk melayani siapa? Kita. Seperti Yesus mengutus roh-roh kudus kepada kita. Jadi apabila kita menjadi seorang Kristian, kita bukan hanya menerima roh kudus sebagai karunia daripada Tuhan, tetapi Tuhan juga mengutus malaikat-malaikat kepada kita, menolong kita, melindungi kita daripada iblis. Kerana malaikat, mereka
terlibat di dalam peperangan roh dengan iblis. Kita tidak boleh nampak. Apa yang kita nampak adalah kamu dengan saya. Tetapi di antara syurga dan juga dunia ini, ada satu lagi dunia roh. Kalau kamu suka membaca, ada sebuah buku novel, The Present Darkness, yang ditulis oleh Frank Peretti. Dia, ini novel sajalah, bukan benar lah, tetapi dia juga menulis mengikut kepercayaan, tradisi, dan juga teologi tentang malaikat-malaikat. Nah, apa yang tertulis di sini adalah dia menulis sebuah cerita di mana cerita ini berlaku di sebuah bandar, bandar kecil bernama Eston, saya lupa sudah. Dan apa yang berlaku adalah roh malaikat-malaikat berperang dengan iblis. Macam movie. Kalau kamu pandai bahasa Inggeris, kamu boleh baca novel ini. Saya tidak tahu sama ada ia sudah translate kepada BM atau tidak. Tetapi ini adalah satu cerita yang menarik. Selepas kamu membaca, kamu akan lebih faham tentang malaikat-malaikat. Ada satu bahagian di mana malaikat-malaikat juga cedera. Dan bukan Avengers tetapi ini malaikat-malaikat, mereka sedang berperang dengan iblis. Kenapa? Kerana iblis mau menguasai bandar itu dengan dosa, dengan pencubaan. Tetapi malaikat-malaikat mereka berperang dengan apa yang mereka ada, dengan iblis-iblis. Ada malaikat-malaikat yang cedera. Macam peperangan lah. Kamu tahu di mana mereka mendapat kuasa untuk berlawan? Daripada doa kita. Setiap kali apabila kita berdoa kepada Tuhan, mereka menerima kuasa itu daripada doa. Dan mereka berlawan dengan iblis. Ada pedang, ada shield, macam Captain America lah, sama sudah. Kalau kamu tengok itu The Present Darkness, ada 2 volume sudah ke? 3 volume. Pertama adalah Present Darkness, yang kedua adalah Piercing the Darkness. Semua ini walaupun ia hanya cerita sahaja, tetapi ia membantu kita memahami tentang malaikat-malaikat. Kerana di dalam Alkitab kita tidak dapat belajar banyak tentang malaikat. Kerana malaikat hanya wujud di dalam beberapa ayat sahaja. Apa yang penting di sini adalah ia memberitahu kepada kita bahawa Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Bukan manusia, tetapi malaikat-malaikat juga di bawah pemerintahan Yesus. Dan dalam ayat 14 juga memberitahu kita satu janji bahawa Yesus bukan hanya mengutus Roh-Roh Kudus kepada kita, tetapi dia juga mengutus malaikat-malaikat untuk melayani kita yang telah diselamatkan. Amin. Saya berharap di dalam beberapa minggu ini apabila kita mempelajari Ibrani, kita akan lebih mengenal siapakah Yesus. Dan apakah kepentingan kepada kita. Mari kita berdoa bersama.